Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kerajaan Sarawak melaksanakan pakej bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 8.0 bagi membantu meringankan beban dan memulihkan sosioekonomi rakyat. Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu pakej BKSS 8.0 ini menelan perbelanjaan sebanyak RM285.47 juta. Saya ingin maklumkan bahawa Kerajaan Sarawak akan melaksanakan pakej bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 8.0 yang merangkumi 7 langkah yang telah diumumkan semasa bajet negeri 2022 pada 12 Oktober 2021. Bantuan ini merupakan komitmen Kerajaan Sarawak dalam usaha memulihkan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat seperti pakej-pakej BKSS sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas BKSS 8.0 bertemakan pemulihan sosioekonomi rakyat di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Dalam perkara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memastikan semua 7 langkah yang telah diumumkan dalam pakej BKSS 8.0 ini memberi manfaat kepada golongan sasar. Dalam langkah 1 dan 2 melibatkan diskaun sebanyak 5 hingga 25% ke atas bil bulanan elektrik dan bil air yang memberi manfaat kepada 647,000 isi rumah, pengguna komersil dan industri seluruh Sarawak dengan kos keseluruhan RM166.8 juta bagi bil elektrik dan RM24 juta bagi bil air. Selain kemudahan asas, langkah lain yang diumumkan ialah pemberian diskaun dan pengecualian bayaran sewa bagi membantu rakyat. Ini termasuklah diskaun 50% untuk sewa skim perumahan Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC yang memberi manfaat kepada 3,200 penyewa dengan kos keseluruhan melebihi RM2.6 juta. Di samping itu, turut diberikan pengecualian bayaran sewa kepada pengusaha kecil dan sederhana yang beroperasi di premis bilik kerajaan dengan kos sebanyak RM2 juta dan pemberian diskaun 50% sewa pasar dan gerai kepada lebih 10,165 orang penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan kos keseluruhan diskaun berjumlah RM1.7 juta. Kerajaan Sarawak juga mengumumkan pemberian one-off atau sekali sahaja insentif kepada mereka yang terlibat dalam perkhidmatan pengangkutan awam dengan kos sebanyak RM870,000 dan pemberian one-off geran penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan melalui Sarawak Pay. Ketua Menteri berharap 7 langkah dalam pakej BKSS 8.0 ini akan dapat membantu meringankan beban yang ditanggung rakyat dan membuktikan komitmen Kerajaan Sarawak memulihkan sosioekonomi untuk kesejahteraan rakyat seperti pakej BKSS sebelum ini. Dalam sidang media sama, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari berkata, Kerajaan Sarawak akan memastikan bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS seperti yang diumumkan dalam pakej bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 7.0 dibayar kepada yang layak. Jawatan Kuasa Penilaian bagi bantuan ini telah mengenal pasti 22,110 PKS dan 24,322 perusahaan mikro milik usahawan Sarawak yang layak mendapat bantuan. Mereka telah dihubungi untuk menghantar dokumen perniagaan yang diperlukan secara online bagi membolehkan pembayaran dibuat. Ini penting kerana proses penilaian dilakukan melalui sistem perkomputeraan yang memerlukan maklumat perniagaan yang lengkap dan tepat.
Dalam pilihan itu, Ketua Menteri turut menegaskan maklumat yang diberikan adalah sangat penting kerana sekiranya maklumat tidak tepat, sistem komputer akan menolaknya. Komputer very sensitif. Kalau you punya input ada kesalahan, sistem akan menolak. Jadi ini akan membabitkan kelambatan pembayaran kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya mengecurkan supaya kalau tidak faham, maka muat naiklah infografik dan video di dalam media sosial UKAS untuk membantu supaya pengisian maklumat ini tepat. Dan untuk mereka di kawasan-kawasan yang lain, mereka boleh rujuk kepada Pusat Perkhidmatan Wakil Rakyat untuk membantu mereka mengisikan maklumat yang tepat. Sehingga tarikh tutup pada Oktober 2021, sebanyak 12,809 PKS telah menghantar dokumen masing-masing dengan 9,955 atau 77.7% PKS didapati mengemukakan dokumen perniagaan yang tidak lengkap atau tidak tepat dan ditolak oleh sistem pengkomputeran, maka pembayaran tidak dapat dibuat. Sejurus pengumuman Ketua Menteri itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual beberapa penjaja bagi mendapatkan reaksi mereka. Kebanyakan penjaja yang ditemui menyambut baik pengumuman BKSS 8.0 yang secara langsung dapat membantu mereka memulihkan ekonomi dalam pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 ketika ini. BKSS 8.0 Kerajaan Negeri Sarawak dapat bagilah kepada semua peniaga yang susah-susah macam ini, bukan dekat saya, orang lain lagi, mungkin ada lagi orang yang lebih teruk lah, memerlukan potongan kerjaan untuk membantu perniagaannya. Gembira lah sebab sikitnya yang membantu mengurangkan beban kami orang juga lah supaya lebih baik lah. So at least yang membantu juga dari segi perbelanjaan kami orang si juga. Atau pada kita pada sendat gila rasa nyawa kita lah. Kita tahu musim COVID juga. Sikitnya hujan lagi. Orang datang pun ada sedikit perniagaan, ada slow lah pada So harap dapat membantu sikit dari segi tak apalah modal apa semua lah. Alhamdulillah kami dah nikmat beberapa kali. Ni banyak membantu lah, especially bila ada macam kedai tutup kah, and then kos kargo naik dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih Kerajaan Negeri mendapat beri lagi from time to time, insyaAllah. Seterusnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menerima kunjungan hormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia Tan Sri Noh Omar di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri menyaksikan Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan berjumlah RM1.25 juta daripada Bank Rakyat yang disampaikan Tan Sri Noh kepada tabung Baitul Mal Sarawak yang diwakili oleh Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datu Misno Taha. Dalam program sama, beliau turut menyaksikan Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU di antara Bank Rakyat dengan dua agensi kerajaan iaitu Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade. Sementara itu, Tan Sri Noh ketika ditemui berkata, menerusi MOU dengan SEDC, pihaknya melalui Bank Rakyat akan memberikan kemudahan pinjaman kepada usahawan di Sarawak dengan faedah yang ditanggung oleh Kerajaan Sarawak. Di mana dalam MOU itu kita nak berikan kemudahan pinjaman kepada rakyat Sarawak dengan kaedah di mana sesiapa usahawan, mana usahawan yang membuat pinjaman melalui Bank Rakyat, maka kerajaan dia punya faedah atau interest lah, atau keuntungan, istilahnya keuntungan, free keuntungan. Arti free-nya maksudnya keuntungan itu akan ditanggung oleh kerajaan negeri. Jadi kalau kata keuntungannya 3% ke, jadi 3% itu ditanggung, dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak.
Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Sarawak ia ingin memberikan peluang kepada usahawan dalam negeri Sarawak ini untuk mendapat peluang pembiayaan yang disediakan oleh pihak Bank Rakyat. Beliau menambah kerjasama dengan Mintrade pula adalah untuk membantu memperkukuhkan inisiatif keusahawanan di Sarawak. Di mana di situ Bank Rakyat dengan Mintrade ini akan kerjasama dalam bentuk membangunkan usahawan, di mana kita akan memberikan kursus-kursus keusahawanan kepada bakat-bakat usahawan yang ada di Sarawak. Jadi di sini kerjasama, kita Bank Rakyat akan memberikan bantuan untuk mengadakan kursus-kursus tersebut. Jadi dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Usahawan dan Koperasi melalui Bank Rakyat dengan SADC, dengan Mintrade, maka masyarakat hasrat kita ialah untuk kita nak membantu dan nak melahirkan lebih ramai usahawan di Sarawak. Menurut Tan Sri Noh lagi, hubungan kerjasama ini akan memberi manfaat kepada usahawan dan memastikan kesinambungan perniagaan terutamanya bagi usahawan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Berita berikutnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah mengadakan kempen keselamatan kebakaran sempena perayaan Tahun Baru Cina 2022. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, pada perayaan Tahun Baru Cina yang akan datang ini, beliau mahu semua orang menyambut perayaan dalam keadaan yang selamat. We know that the festive season is around the Chinese New Year, but we want everybody to be safe, and all the government agencies are so proactive, like Bomba. These are being extraordinary, and they step forward to ensure that prevention of fires and community involvement, as well as the city hall and the community leaders and Kapitan, all this involved. This is the best of Sarawak, because we all know that we want the Chinese New Year, we want to celebrate safely, we want to celebrate with lots of abundance of happiness and prosperity, but the safety is there. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Balai Bomba dan Penyelamat Padungan pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Seri Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menzahirkan ucapan terima kasih kepada JBPM Sarawak di atas kerjasama dalam menangani penularan wabak COVID-19 yang melanda selama ini. Jelas beliau lagi, perkara ini adalah sangat penting untuk rakyat dalam usaha menjadikan Sarawak negeri yang kuat dan makmur pada tahun 2022. Berita selanjutnya, Kerajaan Sarawak memandang serius keadaan jalan di Lebuh Raya Pen Borneo yang kini masih dalam pembinaan dan kawasan kerap kemalangan. Presiden Bahagian Bintulu, Datuk Jack Aman Duat berkata, pihaknya akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai masalah ini bersama agensi yang berkaitan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna yang menggunakan Lebuh Raya Pen Borneo. Kita akan mengadakan mesyuarat petang ini dan kita telah pun membincangkan juga pagi ini bagaimana untuk kita memperbaiki keadaan, terutama sekali di jalan-jalan yang masih dalam pembinaan dan sebagainya. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan pemantauan Lebuh Raya Pen Borneo Tatau sempena sambutan Tahun Baru Cina pada Khamis. Terdahulu, Datuk Jack Aman telah menyerahkan buah tangan kepada pengguna jalan raya di substesen Nangasap Tatau. Sementara itu, ketika mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR bahagian Bintulu di Pejabat Daerah Tatau pada Khamis, Datuk Jack Aman Duat mahu setiap agensi berkaitan perlu memastikan jalan di Lebuh Raya Pen Borneo dan jalan-jalan lain berada dalam keadaan selamat kepada pengguna. Katanya ini bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Setiap lebuh raya dan jalan raya perlu mempunyai papan tanda yang betul bagi kelancaran pengguna, manakala jalan yang tidak rata perlu diperbaiki segera untuk pastikan ianya boleh digunakan dengan selesa.
Dalam mesyuarat itu, Polis Diraja Malaysia PDRM Bintulu telah memaklumkan jumlah kes kemalangan jalan raya di Bintulu sepanjang tahun 2021 adalah 99 kes berbanding tahun 2020 sebanyak 134 kes, iaitu penurunan 33 kes atau 26%. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.